Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada malam ni. Kita tahu yang dalam keadaan yang ramai orang rasa risau, rasa macam-macam lah, macam-macam perasaan sekarang ni. Ada yang rasa seronok duduk rumah, ada yang rasa dah kepanasan duduk kat rumah, ada yang mungkin memikirkan tentang kesihatan kan, diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Dalam keadaan begini, Allah Ta'ala masih lagi memberikan taufik pada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu, duduk bersama-sama, hadir dalam majlis sebegini. Mudah-mudahan ini tandanya Allah Ta'ala sayang pada kita, Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada kita kan? Dan ia juga merupakan satu usaha kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik. Jadi dalam kita berada di dalam keadaan yang sekarang ni lah, kita panggil wabak yang melanda dunia sekarang ni kan, COVID-19. Dan kita tahu, kita bila sebut je perkataan COVID-19 ni, kadang-kadang ada satu hikmah yang sangat besar, iaitu kita ingat mati. Saya yakin kita semua ingat mati sekarang ni. Kita ingat bahawasanya macam contohlah, saya sendiri semalam saya berbual dengan kawan-kawan dan sebagainya pun, banyak yang bercakap benda yang sama. Dia kata, bila macam saya sendirilah, macam baru-baru ni saya bersin bersin 3 kali. Bersin kita sebut Alhamdulillah kan, Alhamdulillah. Bersin lagi sekali, Alhamdulillah. Bersin lagi sekali, Alhamdulillah. Nak mati ke aku kan? Sedangkan jarang-jarang lah sebelum-sebelum ni kita kalau bersin pun ingat mati kan. Kalau bersin tak ada nak ingat mati, tapi sekarang ni bersin pun ingat mati. Padahal kalau kita tengokkan simptom COVID tu tak ada pun bersin kan. Tetapi pasal isu ni sangat besar dan sangat dekat dengan kita semua, menyebabkan apa juga yang berlaku menyebabkan kita ingat mati. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat baik untuk diri kita sebenarnya, sebab mengingati mati ni adalah satu benda yang Nabi SAW sendiri pesan kita dipesan supaya banyak-banyak ingat mati. Okey, jadi pada malam ni insya-Allah tajuk kita ataupun topik kita, sebab banyak topik berkaitan dengan COVID-19 ni, tapi banyak-banyak topik tu kita akan fokus kepada satu persoalan ataupun satu perbahasan yang mana kita tahu perbahasan ni satu perbahasan yang sangat penting bagi kita. Apa yang dipanggil sebagai at-tawakkal. Tawakal dalam bahasa Melayu pun kita sebut tawakal. Tawakal kepada Allah dalam musim COVID-19 ni. Bagaimana konsep tawakal yang diajar dalam Islam. Yang itu yang kita akan bahaskan insya-Allah pada malam ni. Okey. Kalau kita perhatikan, kata Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau berkata, amma tawakkulu 'ala Allah, tawakal kepada Allah, fahuwa min asyrafi maqamatil muqinin. Ia adalah semulia-mulia ataupun antara semulia-mulia makam orang yang yakin. Maknanya yakin ni pun dia ada macam-macam level. Yakin kita pada Allah ni dia ada macam-macam level. Walaupun yakin tu kita kata 100% percaya kepada Allah, yakin pada Allah, tetapi lain orang, lain dia punya makam ataupun kedudukan. Dan kedudukan antara yang paling mulia bagi keyakinan adalah apa yang dipanggil sebagai tawakal. Dan wa a'azzu samaratil yaqin, dan antara buah ataupun hasil yang paling mulia bagi apa yang dipanggil sebagai yakin. Kita yakin ni akan datangkan buah. Dia punya hasil dia punya kesan dia. So kesan daripada yakin adalah tawakal. So kita yakin pada Allah, maka kita tawakal pada Allah. Macamlah contoh paling mudah sekali kan, kalau kita nak bersandar kepada sesuatu, kita yakin dengan benda tu, barulah kita bersandar pada dia. Contohnya macam kita nak bersandar di dinding tu kita rasa dia kuat, jadi waktu tu barulah kita boleh bersandar pada dia. Kalau kita rasa dia tak berapa nak kuat, kita pun tak berani nak bersandar.
kan, ataupun kerusi yang saya duduk, kan, saya duduk atas kerusi ni saya yakin dia kuat. Jadi oleh kerana itulah saya berani untuk duduk relax macam ni kan, bersandar kan. Sebab apa? Sebab saya yakin kerusi ni kuat. Tapi katakanlah kerusi ni tak kuat, katakanlah kerusi ni dimaklumkan oleh pihak Masjid Tengku Ampuan Jemaah mengatakan bahawasanya masjid ni kerusi ni jadi ustaz, dan kerusi ni pula patah kaki dia, tak sempat nak beli baru, kedai tutup COVID-19. Jadi macam mana? Dia kata tak apalah ustaz duduk je lah, ustaz duduk je. Jadi tapi jaga-jagalah jangan bagi jatuh. Waktu tu saya pun tak yakin, dan bila saya tak yakin dengan kursi ni, saya pun tak boleh bersandar atas kursi ni. Saya akan duduk ujung-ujung, bucu-bucu je, ujung macam ni je kan, dalam keadaan risau je. Takut ni live ni kan, live ni takut tengah-tengah live pula jatuh tergolek kan. Kalau rakaman boleh juga potong-potong. Bila live macam ni takkan nak, malu lah kita kalau tergolek kan. Jadi saya pun tak berani nak bersandar sebab saya tak yakin dengan dia. Tapi sebab saya yakin dengan dia, maka saya berani bersandar kan, relax macam ni. Ada aircon pula apa semua kan, tenang dalam maktabah yang begitu cantik ni. Jadi sebabnya sebab yakin. Jadi sekarang ni mana ada perkara yang lebih kita yakin, yang lebih kuat lagi untuk kita bersandar berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Taala kerana kita yakin pada Allah. Kalau kita tak yakin pada Allah, memang susah nak bersandar pada Allah. Jadi orang yang susah untuk bertawakal pada Allah kerana kurangnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kalau kita tengok mereka yang tawakal pada Allah, mereka lah orang yang paling tenang. Sebab tenang itu dia akan datang dengan keyakinan. Kan, bila kita yakin baru kita tenang. Kalau kita tak yakin, payah nak tenang. Kita akan serabut, kita akan fikir itu, fikir ni. Macam-macam benda kita kena fikir. Sebab apa? Sebab kita tak yakin. Jadi memang tak akan datang ketenangan. Bila Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah itulah hati akan jadi tenang. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan Allah. Bila kita mengingati Allah, dia datang keyakinan. Kita duk sebut nama Allah, zikrullah selalu, ingat Allah dekat lidah kita, dekat otak kita, dekat fikiran kita, maka akhir sekali kita pun akan jadi tenang. Sebab kita ingat Allah Ta'ala yang maha berkuasa atas segalanya. Okey. Kemudiannya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya datang pula ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Kemudiannya siapa orang yang bertawakal? Dalam Al-Quran Allah Taala sebut wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah lah maka bertawakkallah orang yang beriman. Seorang yang beriman, mereka akan tawakal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itulah yang akan bertawakal. Kemudiannya ada satu lagi ayat yang lebih jelas lagi daripada itu. Kalau kita perhatikan, Allah sebut wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan pada Allah lah kalian bertawakal kalau benar kalian beriman. Maknanya kalau betul kau beriman, kau bertawakal pada Allah. Itu macam satu penegasan, satu syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul engkau beriman, kau akan bertawakal pada Allah. Kalau engkau tak beriman, tak pelik engkau tak boleh bertawakal pada Allah. Jadi bertawakallah kepada Allah jika benar engkau beriman. Kemudiannya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah ke atas Allah dan cukuplah bagi Allah sebagai tempat untuk kita bersandar. Maknanya bila orang tu dah bertawakal kepada Allah, dah cukup dah. Dia dah tenang dah. Sebab Allah lah segala-galanya untuk dia. Okey. So macam mana yang disebutkan oleh Nabi SAW pula? Yang Nabi SAW bagi tahu tentang sifat orang yang bertawakal. Dalam hadis Nabi SAW kata orang yang betul-betul tawakal, macam mana yang dikatakan benar-benar tawakal tu? Kan? Dalam hadis ni sebut lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, nescaya kalian akan diberi rezeki, la razaqakum, Allah akan memberi rezeki kepada kalian kama seperti mana diberikan rezeki kepada burung. Bagaimana sifat burung? Taghdu himasa,
dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, dan dia balik pada waktu petang dalam keadaan perut yang kenyang. Jadi macam mana tu? Burung kan, burung dia keluar pada waktu pagi. Dia keluar waktu pagi, dia masih lagi lapar, dia mencari rezeki untuk diri dia, untuk anak dia di sarang, kan, anak-anak burung. So dia keluar terbang sana sini. Petang dia balik bawa makanan untuk diri dia dan juga untuk anak-anak dia. Kita bayangkan sifat ataupun perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kata inilah dia tawakal. Kan? Tawakal yang sebenar. Ada rezeki tak? Pasti ada rezeki. Rezeki Allah pasti akan bagi. Tapi konsepnya mesti tawakal betul-betul. Kalau tawakal betul-betul, kau akan dapati macam ni. Dan cuba kita perhatikan burung. Burung ni kan, dia tidak ada akal. Dia memang tak boleh fikir macam kita, kan? Burung dia tak boleh fikir macam kita. Dia tak belajar macam kita. Dia tak tahu menulis, dia tak tahu membaca dan sebagainya. Tetapi burung tu dia tak pernah ke bulu, kan? Dia keluar, dia balik, ada rezeki untuk dia. Ada sahaja rezeki di mana-mana untuk dia. Ada cacing, ada apa semua yang dia jumpa juga. Allah Ta'ala jadikan dia dapat juga makanan untuk diri dia dan keluarga dia. Jadi kalau betul kita bertawakal, kita yakin yang pertama Allah akan bagi rezeki. Satu. Tapi yang kedua, kalau kita perhatikan burung juga, burung dia keluar daripada sarang. Dia tak duduk je kat sarang dia. Dia keluar daripada sarang dia untuk mencari rezeki. Subhanallah, Allah Ta'ala, Nabi SAW bagi perumpamaan yang cukup lengkap. Ini disebutkan Nabi SAW, salah satu daripada mukjizat baginda adalah baginda diberikan atau apa yang dipanggil sebagai jawami'ul kalim. Menghimpunkan. Perkataan baginda ni sikit tapi dia menghimpunkan banyak makna ataupun banyak rahsia di sebalik perkataan-perkataan baginda Nabi SAW. Jadi hadis yang tadi ni, kalau dari satu sudut yang pertama, kita boleh tengok betapa tawakalnya burung, yang mana burung itu dia tidak perlukan sijil, dia tidak ada akal, dia tidak ada kepandaian yang seperti mana manusia, tetapi dia tetap mendapat rezeki. Dan yang sudut yang kedua pula adalah dari sudut usaha burung itu sendiri. Burung tetap keluar untuk mencari rezeki dan Allah lah yang memberi rezeki. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, ada satu perkataan yang biasa mendatangkan lagi tawakal kepada kita ataupun menguatkan lagi tawakal kepada kita. Perkataannya apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik tempat kita berserah. Ini perkataan yang diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Diucapkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sebut begitu bila nak dicampakkan ke dalam api. Nabi Ibrahim boleh sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW juga diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkan fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalaulah mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Dan wa ni'mal wakil maksudnya sebaik-baik tempat untuk berserah. Dan Nabi SAW juga dengan orang yang beriman, apabila disebutkan innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia telah berhimpun nak memerangi kalian, nak membunuh kalian, fakhshawhum, maka takutilah mereka, takutilah musuh-musuh Islam tu, korang kena takut ni. Apa jadi? Fazadahum imana, maka bertambahlah bagi mereka iman. Bertambah bagi mereka tu siapa dia? Nabi SAW dengan para sahabat. Iman mereka makin tinggi bila diancam oleh musuh dan disebutkan musuh dah datang, musuh akan membunuh kalian, takutlah pada musuh. Bertambah iman dia, bukan makin kurang, kan? Bukan makin risau, makin tak darah dan sebagainya, tak. Bertambah iman. Kemudiannya apa yang mereka kata? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ini surah Ali Imran ayat 173. Kemudiannya sebahagian salafus salih mengatakan man radiya billahi wakila, siapa yang redha Allah sebagai wakilnya ataupun sebagai tempat dia bersandar, wajada illa kulli khairi
ila kulli khairin sabila. Dia mendapati bagi semua kebaikan itu ada jalannya. Dia akan jumpa jalan untuk buat baik sebab dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil kena tengok jam kan, sebab kita risau takut kita panggil berlebih daripada masa. Okey, insya-Allah. Isyak kita pukul 8.34 Isyak 8.34. Ya, betul. Okey. Seterusnya, wa aslu tawakkul, asal kepada tawakkul itu apa dia? Tawakal tu asas dia apa dia? Disebutkan oleh al-Imam Al-Haddad, yaqinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillahi wa fi qabdatih. Apa dia? Yakin hati, yakin dalam hati, bukan yakin dekat mulut je, bukan yakin dekat fikiran saja. Dan fikiran kita ataupun mulut kadang-kadang dia berlainan dengan hati. So hati yang yakin. Yakin apa dia? Bahawasanya segala perkara adalah pada kekuasaan Allah, genggaman Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Wa annahu la dharra wa la nafi' wa la mu'tiya wa la mani' ghairullah. Bahawasanya tiada yang memberikan mudarat, tak ada yang boleh bagi manfaat, tak ada yang boleh memberi, tak ada yang boleh menghalang melainkan Allah. Okey, itu asas dia. Dua. Tadi yakin dalam hati. Yang keduanya, tak ada yang boleh bagi mudarat manfaat kecuali Allah. Yang ketiganya, kemudiannya tenang hati. Tenang hati kepada janji Allah dan jaminan Allah. Tenang hati akan jaminan Allah. Tenang hati akan janji Allah. Hati dia relax. Okay. Allah dah janji, selesai. Kita kan kalau orang janji kan kadang-kadang kita boleh lagi tak berapa percaya sangat. Orang cakap okay, malam ni jumpa pukul 8 dalam hati kita kata ya ke pukul 8, tak 8 suku, tak 8.30 dia datang kan? Walaupun dia janji dah. Itu manusia kan. Dengan manusia ni kita tak boleh nak yakin 100% pun kadang-kadang. Dia masih lagi ada keraguan dekat situ pada janji dia, ataupun janji dia kata besok dia nak buat apa-apa dan sebagainya lah. Apa-apa janji manusia. Janji manusia ni kita tak boleh percaya 100% sebab manusia lemah. Kadang-kadang bukannya dia mungkin janji, dia bukan munafik, tapi ialah ada halangan yang tertentu yang dia sendiri tak boleh nak elak. Ya, dia janji nak jumpa kita pukul 8, rupanya dia terperangkap dalam traffic jam yang dia pun tak tahu kata berlaku benda tu dan sebagainya. Jadi sebenarnya ceritanya, kalau yakin dengan Allah, tawakal dengan Allah ni beza. Tawakal dengan Allah, yakin dan tenang hati tu akan janji Allah. So kalau janji Allah berlaku, janji Allah tu ada, kita yakin kata janji Allah Ta'ala tu takkan silap, takkan dimungkiri, takkan terlambat walau satu saat, takkan tercepat walau satu saat. Kalau Allah Ta'ala dah janji, confirm. Itu namanya tawakal. Kan? Kemudiannya, sehinggalah tidak berlakunya kegoncangan apabila berlakunya asyadaid, kepayahan, kesukaran, kan? Maknanya bila susah, bila diancam dengan apa-apa bencana ataupun diancam dengan apa-apa ancaman, hati tu dia tidak bergoyang, dia tidak bergetar. Ini tawakal betul-betul. Kan? Dia strong, kata tak, Allah Ta'ala ada, Allah yang menentukan segalanya. Itu dia punya tawakal yang sangat-sangat jelas. Kan? Dan sehinggalah dia tidak akan kembali melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berharap kepada makhluk. Kan? Ini yang dipanggil sebagai tawakal. Satu contoh saya biasa bagi contoh ni, contoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni ulama besar kita kenal kan, salah seorang anak murid yang paling hebat bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak meninggalkan seorang yang lebih alim di Iraq berbanding Ahmad bin Hanbal. Hanya anak murid yang diberi satu pengiktirafan oleh Imam Syafi'i sendiri. Dan Imam Ahmad bin Hanbal lah disandarkan kepada beliau mazhab Hanbali. Kita biasa dengar mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali itu sandarnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ardah. Dan apa ceritanya, kisah yang berlaku apabila beliau ditangkap. Bila beliau ditangkap, kemudiannya beliau di dalam penjara, beliau diseksa. Kemudiannya adalah orang pujuk dia supaya dia tarik balik apa yang dia cakap. Waktu tu fitnah
khalqil Quran, mengatakan Quran itu makhluk. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad kata tak, Quran ini bukan makhluk, Quran adalah kalamullah, kan kita tak boleh kata dia makhluk. Jadi Imam Ahmad dipujuk untuk menyatakan Quran itu makhluk, tapi dia kata tak boleh. Kalau aku cakap macam tu, aku selamat betul, Ahmad bin Hanbal akan selamat, tetapi umat Islam tak selamat, kan, sebab dengar apa yang Ahmad bin Hanbal kata. Jadi akhir sekali dalam satu riwayat dikatakan bila khalifah dah tak tahu nak buat apa dah dekat dia, maka diletakkan dia di dalam satu kandang dan dipanggil orang ramai untuk menontonnya. Orang pun tengok dia dalam kandang, kemudiannya dilepaskan seekor singa yang lapar ke dalam kandang tu, suruh makan dia. Maknanya inilah akibatnya siapa yang menentang pemerintah, kan, siapa yang tak mau dengar juga cakap pemerintah. Jadi Imam Ahmad waktu tu dia berdiri tegak di dalam kandang tu. Ni anak murid tengok ni dekat luar kandang, dia orang tengok muka Imam Ahmad bin Hanbal. Singa tu datang, singa lapar, bukan singa kenyang ni, singa lapar, datang jalan step by step, kan. Kalau kita lah kan, tak payah tunggu singa tu datang, baru kena ugut je kena singa, kita pun dah lari kelang kabut dah. Ini singa tu datang, kan, masuk. Imam Ahmad macam mana agaknya keadaan beliau? Beliau tenang je, mukanya tenang, relax saja, tak ada apa-apa, tak ada tanda kata beliau risau, beliau takut dan sebagainya, tak ada, relax je. Sampailah singa tu datang dekat Imam Ahmad, kemudiannya dia tawaf. Dia pusing Imam Ahmad bin Hanbal. Pusing pula. Kalau kita lah jadi macam tu, aduh dia pusing pula dah, kan? Mesti confirm kita akan cakap macam tu punya. Ini tak, Imam Ahmad tenang juga. Dia pusing lagi, dia pusing lagi. Pusing Imam Ahmad bin Hanbal. Dah habis dia pusing banyak kali. Dan kali dia pun duduk depan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia duduk depan Imam Ahmad, kemudiannya dia buat apa? Dia jilat kaki Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia jilat kaki Imam Ahmad yang sebelumnya mukanya begitu tenang, tiba-tiba mukanya berkerut, dahinya berkerut sekejap, lepas tu tenang semula, dan singa tu pun tidak mengapa-apakan Imam Ahmad. Ini kisah karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita janganlah buat macam ni, Imam Ahmad ada karamah. Jadi habis tu apa jadi? Selesai daripada tu, khalifah pun melepaskan Imam Ahmad, sebab orang ramai dah tengok dah karamah sang imam. Mereka dah melihat betapa hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dilepaskan. Bila dilepaskan, anak-anak murid pun kerumun dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka pun bertanya, wahai imam, bagaimana engkau begitu tenang tadi kami perhatikan? Apabila singa tu datang kau tenang, bila singa tu pusing kau pun kau tenang saja, kau langsung tidak bergerak. Maka Imam Ahmad menjawab, aku tenang kerana aku tahu dia adalah makhluk Allah, aku juga adalah makhluk Allah. Dia tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepada aku kalau Allah Ta'ala tidak menentukan mudarat kepada aku, dan dia tidak akan memberi manfaat kepada aku kalau Allah Ta'ala tidak menentukan manfaat untuk aku. Aku makhluk Allah, dia juga makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Jadi Imam Ahmad pun ditanya, jadi kenapa waktu singa tu jilat tuan berkerut sekejap dahi? Berkerut dahi tu sekejap. Dia pun jawab, kerana waktu singa tu jilat kaki aku terfikir, ada tak mana-mana hadis yang mengatakan kalau kena jilat dengan singa batal air semayang? Aku ada air semayang sekarang ni, batal tak agaknya wuduk aku kena jilat dengan singa? Kerut sekejap, fikir-fikir balik, tak ada hadis yang kata batal air semayang. Okey, tenang balik, lega. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, boleh lagi waktu tu dia boleh fikir tentang batal air semayang ke tidak. Kena jilat dengan singa boleh fikir batal air semayang ke tidak. Ya Allah, saya bila fikir dari Allah, ini memang betul-betul tahap keimanan yang paling tinggi sekali Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Dan memang ketenangan itu datang kerana apa? Kerana yakinnya dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dalam isu COVID-19, ketenangan akan ada kepada orang yang beriman. Tenang. Sebab apa? Dia tahu COVID itu juga, virus itu juga, coronavirus itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kita makhluk, dia juga makhluk. Sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Dan dia tak akan boleh mengapa-apakan kita kalau Allah Ta'ala tak menentukan atas kita. Dia tidak ada kuasa atas diri dia sendiri. Dia tu sendiri tidak ada kuasa, kan?
melainkan kalau Allah Ta'ala tentukan barulah jadi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Okay, so perbahasan yang pertama sekali adalah berkaitan dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya, para ulama tasawuf sendiri sebut, para ulama akidah lebih awal lagi menyatakan tentang bila dinamakan sebagai tawakal ini, di sana ada yang dipanggil sebagai asbab pula. Kerana bukanlah daripada syarat orang yang bertawakal adalah tajarrud daripada asbab. Apa maksud tajarrud? Tajarrud maksudnya berlepas diri. Berlepas diri daripada sebab. Itu bukan syarat tawakal. Syarat tawakal bukannya mesti berlepas diri daripada segala macam sebab. Baik sebab itu sebab duniawi ataupun sebab yang berbentuk dini, agama. Okey. Bahkan orang yang bertawakal dia boleh juga mengambil sebab. Cumanya dia berpegang kepada Allah, bukan bersandar kepada sebabnya tadi. Dan tanda kebenarnya demikian adalah dia bukannya tenang dengan sebab, tetapi dia tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila sebab itu tidak ada, dia tidak goncang. Macam tadi Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita kata sebab, contohnya singa boleh menjadi sebab kepada matinya seseorang apabila dia makan. So kalau kita berpegang kepada sebab, jangan kita pergi pada singa. Dan kalau singa datang, kita kena lari. Ini kata Nabi SAW. Bila Nabi cerita tentang penyakit sopak tu, kan Nabi suruh lari seperti mana engkau lari daripada singa. Okay, betul. Jadi maknanya sebab dia tu boleh menyebabkan kematian. Itu sebab Okay. Tetapi apabila sebab itu tidak ada, contohnya nak lari tak boleh, macam Imam Ahmad tadilah, dah dalam kurungan kan, nak lari tak boleh, maka tidak goncang dia. Dia tidak goncang. Jadi kalau tak boleh lari, tak apa. Kan? Sebab aku bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada sebab. Ini beza dia. Yang salahnya adalah apabila kita merasakan apabila kita mengambil sebab, itu dah kira tak tawakal pada Allah. Itu silap. Kita mengambil sebab, contoh ubat. Ubat adalah sebab kepada kesembuhan daripada penyakit. So kita pun ambil ubat. Tapi kita tak bergantung kepada ubat, kita bergantung kepada Allah. So kita bergantung kepada Allah, tandanya bila ubat tidak ada, kita masih lagi tenang. Kerana kita tahu Allah yang menyembuhkan. Tetapi bukan bermakna kita percaya pada Allah, kita tak ambil ubat. Itu silap. Kan? Sebab itu kita kena ambil juga. Jadi ini yang dipanggil sebagai sebab. Begitu jugalah sebab agama, sebab dari sudut agama. Contohnya kita beramal soleh. Beramal soleh ni pun sebab juga sebenarnya. Sebab dini dipanggil sebab duniawi. Sebab dini, contohnya bila kita menyebut zikir-zikir yang tertentu, mudah-mudahan dia menjadi sebab Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada COVID. Contoh kita diajar kan, kita diajar untuk baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita baca 3 kali waktu petang, kita baca 3 kali waktu pagi. Bila kita baca 3 kali itu, nanti dalam hadis Nabi SAW kata apa? Orang tersebut tidak akan kena mudarat, tak akan kena mudarat yang tiba-tiba. Kan? Jadi kita membaca 3 kali malam, 3 kali pagi, atau 3 kali petang, 3 kali pagi. Jadi bila kita baca begitu, itu sebenarnya sebab. Yang memberikan mudarat Allah Ta'ala, yang memberikan manfaat Allah Ta'ala. Tapi sebab itu juga kita kena ambil. Ini dipanggil sebab dini. Sebab dari sudut agama. Amal soleh kita solat hajat contohnya, kita solat, kita baca Quran, kita istighfar dan sebagainya kan. Bila kita istighfar contohnya, dalam Quran sebutkan tentang istighfar, contohnya hujan boleh turun, rezeki datang, anak dapat dan sebagainya kan. So semua itu adalah sebab. Semua itu adalah rezeki daripada Allah yang datang dengan sebab kita beristighfar. So kita beristighfar, maka dia menjadi sebab kepada datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab yang dini ni kita pegang, begitu jugalah sebab yang dipanggil sebagai duniawi. Sebab duniawi, contohnya kita bekerja untuk mencari rezeki. Macam tadilah burung terbang cari cacing dan sebagainya kan. So dia terbang tu,
itu sebab duniawi. Sebab dia tahu bila dia terbang, dia akan dapat. Yang bagi siapa? Allah Ta'ala. So kita bekerja, itu adalah sebab. Kita tak boleh duduk relax je, kita kata tak apa, Allah Maha memberi rezeki. Perkataan tu betul. Tapi Imam Ghazali kata apa? Perkataan yang benar diletakkan di tempat yang salah. Maksudnya salah dekat situ. Memang betul Allah Maha memberi rezeki, tetapi kita tetap bekerja. Memang betul Allah Ta'ala boleh memberikan ilmu kepada seseorang, tapi dia kena pergi belajar. Memang betul Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa siapa sahaja. Allah boleh bagi masuk syurga kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kehendaki. Tetapi kita perlu bertaubat pada Allah. Imam Ghazali kata, kalaulah orang tu sebut benda macam ni yang salah tetapi yang betul tetapi dimaksudkan dengan perkataan yang salah, maka Imam Al-Ghazali kata engkau akan mengatakan dia sebagai seorang yang bangang. Imam Ghazali guna perkataan ahmaq ataupun hamqa, maknanya orang yang lebih teruk daripada kebodohan yang biasa-biasa. Sampai gitu sekali perkataan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya janganlah sampai kerana konon-kononnya kita kata kita tawakal pada Allah, percaya pada Allah, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang Maha menerima taubat, Allah Ta'ala yang memasukkan seorang dalam syurga dan sebagainya, menyebabkan kita tak nak berusaha. So usaha dari segi agama dan juga usaha dari sudut duniawi, kedua-duanya dipanggil sebagai usaha. Sebab baru ni ada seorang sahabat ditanya saya, dia kata, Ustaz, perkataan orang yang mengatakan kita hanya takut Allah, kita tak takut virus, adalah perkataan yang salah dari sudut dipanggil sunnatullah. Dia kata sunnatullah ni maksudnya perjalanan kehidupan yang Allah Ta'ala biasa letakkan, kan? Jadi dia kata bercanggang sunnatullah, walaupun dia ni mungkin alim dari segi syariatullah. Dia kata, saya jawab, saya kata tidak, dari segi syariatullah juga perkataan itu tidak kena. Sebab dari segi syariatullah, syariah juga menyatakan bahawasanya kita perlu mengambil sebab yang dini dan juga sebab yang berbentuk duniawi, kan? Maknanya bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, beliau berkata, falaisa yajuzu lil insan an yatruka tasbib an yatruka tasabbub li ma'ashihi alladhi la budda lahu minhu illa in kana ajiza. Apa dia? Tidak boleh bagi seorang manusia meninggalkan bersebab untuk kehidupannya yang dia tidak boleh tidak melainkan mesti dengannya, kecuali jika dia tidak mampu. Okey, kecuali dia tidak mampu. Tak mampu cerita lain. Selagi mana mampu, dia mesti mengambil sebab. Dan haram ke atas manusia duduk relax tak nak bekerja. Okey, duduk relax tak nak bekerja ni haram tau dalam Islam. Dalam Islam memang kita kena bekerja, cari rezeki. Cari rezeki ni wajib, kan? Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu adalah fardu bagi orang Islam. Walaupun kita kata, kan apa namanya ni, Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Alah, ulat dalam batu pun boleh hidup, ini kan pula kita. Kita ni apa selalu sembahyang, selalu berzikir, baca Quran tiap-tiap hari, Allah bagilah rezeki pada kita. Jawapannya haram kita tak mencari rezeki. Jadi tawakal pada Allah bukan bermakna tidak mencari rezeki. Maka dalam isu COVID-19, apa yang dipesan oleh mereka yang layak berpesan pada kita, pakar-pakarnya, pakar-pakar kesihatan, dia kata stay at home, dia kata jarakkan antara kita dengan sahabat-sahabat kita, jarak sosial. Kemudiannya dia pesan pada kita supaya basuh tangan dengan elok, basuh dengan sabun dan sebagainya. Maka kita ambil pesanan-pesanan mereka. Kemudiannya kalau sakit, maka pergi ke hospital, kan, mencari obat dan sebagainya. Itu adalah suatu usaha yang melayakkan kita dapat pahala. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Semalam saya sebutkan perkara ni di Facebook saya, di Instagram juga ada. Siapa-siapa yang ada menontonnya semalam, saya ada sebutkan satu hadis. Nabi SAW sebutkan 3 perkara yang kalau satu orang buat benda ni waktu zaman ta'un ataupun zaman wabak yang melanda ni, maka dia akan dapat pahala mati syahid. Apa dia? Yang pertama adalah sabar. Tenang, relax, sabar. Yang kedua, muhtasibah, berharap pahala daripada Allah.
Harap pahala daripada Allah, bukan sebab kerajaan ke sebab apa, tak. Harap pahala daripada Allah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah dia tahu bahawasanya tak ada yang boleh menimpa dia kecuali Allah. Maknanya tawakal tadi. Dia ada tawakal. Tapi tiga ni dapat kepada siapa? Yamkuthu fi baitih. Dia duduk di rumahnya. Dia duduk di rumahnya. Dia tak keluar. Dia tak keluar, dia duduk di rumah dia. Maka apa pahala dia? Pahala dia seperti orang yang mati syahid. Orang yang duduk di rumah, ada tiga sifat ni, maka dia dapat pahala mati syahid. Bermakna apa? Tawakal dia tu jelas. Sebab ada tadi tu, iaitu dia tak keluar daripada rumah. Bila tak keluar daripada rumah, mudah-mudahan dia tidak menjangkitkan orang dan tidak dijangkiti. Makanya sebab lah tu. Dia tidak menyebabkan orang lain berjangkit dengan sebab dia, dan dia juga tidak dijangkiti oleh orang lain sebab dia duduk seorang-seorang kat rumah. Maknanya sebab tu dia kena ambil juga. Barulah datang yang tiga perkara tu. Dalam keadaan sabar, dalam keadaan yang keduanya berharap pahala daripada Allah, yang ketiga adalah dia tahu takkan ada yang menimpa dia kecuali apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia. So tiga perkara ni datang dengan duduk di rumah, stay at home. Pahala macam mati syahid. Kata Imam Ibn Hajar, tak kira mati ataupun tidak, dapat pahala syahid tu, insyaAllah. Kita berhenti sebentar untuk teruskan. Oh, boleh teruskan. Oh, dia tak terganggu dengan Allah Akbar. Tak apa, kita sambil-sambil tu, sambil-sambil jawab azan, sambil-sambil jawab azan. Allahu Akbar. Sebab kita belajar bila azan berkumandang kita jawab, kan? Memang tu tanggungjawab kita. Jadi azan berkumandang kita jawab. Tapi bukan bermakna kita kena berhenti diam, kena mesti berhenti bercakap. Boleh bercakap, tapi pastikan kita boleh jawab. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pastikan waktu bercakap ketika azan, pastikan boleh jawab azan. Jadi kalau boleh jawab azan, boleh. Contoh sambil makan, azan berkumandang. Bukan maknanya kita kena stop makan, jawab dulu kan. Tak, boleh teruskan makan, tapi pastikan dapat jawab azan. Itu caranya. Tapi masa kita pun dah tak banyak dah kan. Kita akan berhenti lebih kurang 8.50 So ada lagi 15 minit lebih kurang, insya-Allah. So balik pada isu tadi, kita katakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan bererti kita meninggalkan sebab. Okay, bukan bererti kita meninggalkan sebab. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita betul-betul bertawakal pada Allah, kita juga tahu yang Allah yang perintahkan kita untuk membuat sesuatu sebab. Maknanya bila kita buat sebab tu, kita dapat pahala. Yang tadi tu hadis tu kan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yamkuthu fi baitih, dia duduk di rumahnya. Itu sebab. Dan sebab tu Nabi SAW yang bagi tahu. Nabi pula, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap sia-sia, bukan dengan hawa nafsu. Semuanya daripada wahyu daripada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam keadaan macam tu, apa yang Nabi sebut dalam hadis sahih tadi mesti kita amalkan, baru kita dapat apa yang dipanggil sebagai bergantung kepada Allah. Kalau betul kita tawakal pada Allah, tentu kita nak ikut apa yang Allah suruh. La haula wala quwwata illa billah. Sebab kalau kita lawan perintah Allah, maknanya kita kata kita berserah pada Allah, tak kena. Kan kalau ada satu orang dia cakap dengan saya, dia nak nak minta sesuatu daripada saya. Tapi bila saya suruh buat sesuatu, dia lawan. Saya mungkin susah untuk bagi pada dia. La haula wala quwwata illa billah. Ataupun nak buat cara dia. Dia kata, Ustaz nak pergi masjid ke Yotong, saya follow belakang Ustaz. Contoh kan. La haula wala quwwata illa billah. Dia kata nak follow. Saya kata okey, boleh follow. Sekali tengok-tengok, saya kata okey, depan ni kita ambil kiri ya. Dia kata tak ada Ustaz, saya nak ambil kanan. Macam mana yang dia kata dia bergantung pada saya? Macam mana yang dia kata dia follow saya? Mungkin dia bergantung pada waist dia. Waist dia suruh ikut kanan. So maknanya dia punya tawakal kepada waist, bukan tawakal pada saya. Dia bergantung harap kepada waist dia, bukan bergantung harap kepada saya. Jadi sekarang ni kalau kita bergantung pada Allah, kita kena ikut apa yang Allah suruh. Allahu Akbar. So antara apa yang Allah suruh adalah mengambil sebab. Dipanggil al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab ni benda penting. Jadi kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh, barulah juga sah apa yang dipanggil sebagai bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafat darajatan aliyat rafi'ah wa maqamah innaka la tukhliful mi'ad rabbi ighfir li ya rabbi ighfir li ya rabbi ighfir li ya rabbi ighfir li ya rahmuka rabbana. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Okey, jadinya kita ada masa sikit insya-Allah sebelum kita berhenti untuk solat Isya insya-Allah. Ini kira penutup kita dah insya-Allah. Bila kita sebutkan tadi Nabi SAW yang suruh, bila Nabi suruh bermakna Allah Ta'ala yang suruh. Sebab Allah Ta'ala sebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah mentaati Allah. Mayyata'i Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat pada Allah. Itu jelas. Konsepnya begitu, kaedahnya begitu. Jadi apa yang Nabi SAW suruh? Contohnya, Nabi kata tadi, kita sebut tadi, lari daripada penyakit berjangkit. Hadis yang lain, Nabi kata jangan masuk ke dalam satu tempat yang ada wabak, dan kalau kau berada kat dalam tu, kau jangan keluar daripada dia. Itu pun hadis yang kita biasa dengar. Nabi kata jangan campurkan binatang yang sakit dengan binatang yang sihat. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan kepada itu adalah perintah daripada Nabi SAW. Dan bila perintah daripada Nabi SAW bermakna ia adalah perintah daripada Allah. Agama ini terbina bukan hanya semata-mata dengan emosi. Emosi kita akan rasa sedih. Siapa tak sedih tak dapat nak pergi solat berjemaah di masjid? Kecuali orang yang memang tak pernah pergi solat berjemaah di masjid lah. Kita biasa pergi solat jemaah di masjid, pasti kita akan sedih. Tak mungkin kita rasa seronok. Tak payah pergi. Kita akan rasa sedih. Dan kita juga rasa sedih bila kita tak dapat berjumpa dengan ahli keluarga kita sendiri. Contohnya, balik kampung pun tak boleh. Tentu dah sedih. Cuti sekolah tak boleh balik kampung. Contohnya, masih ramai yang rasa sedih. Ada yang duduk sorang-sorang kat rumah pula lagi. Sebab apa? Sebab sebelum sempat balik kampung, dah tak boleh dah nak keluar daripada negeri tersebut. Dah ada sekatan perjalanan. Siapa yang tak sedih kalau memang hari-hari dia bekerja, inilah rezeki dia dengan mencari rezeki setiap hari dengan berniaga dekat tepi jalan dan sebagainya, kan tiba-tiba tak ada rezeki lagi dah. Of course lah sedih. Mana ada, takkan orang nak gembira pula perkara-perkara macam ni. Ustaz-ustaz yang mengajar di seluruh Malaysia, setiap malam biasa mengajar, tiba-tiba tak dapat mengajar, dia akan sedih. Dia akan rasa macam, apa dah jadi dengan dunia ni? Tak boleh pergi mengajar. Macam saya Alhamdulillah tiap-tiap malam buat live, at least bercakap juga, mengajar. Ada 1,000 lebih yang sentiasa mengikut live, dan yang view pun biasanya akan lebih daripada 10,000. Maknanya itu Alhamdulillah masih lagi boleh mengajar. Tetapi yang kalau kita kata kita duduk seorang je kat rumah macam tu je, memang kita akan rasa sedih. So, sedih itu emosi. Sedih itu emosi. Islam tidak dibina di atas emosi. Jadi yang orang selalu viral-viralkan kat internet semua tu, kebanyakannya adalah yang berbentuk emosi, kesedihan dan sebagainya. Bukan Islam tidak meraihkan emosi. Islam meraihkan emosi. Tapi Islam tidak dibina atas emosi. Dua benda yang berbeza. Meraihkan emosi, maknanya Islam ni bukanlah agama yang robot, macam robot je yang tak ada emosi. Tidak. Emosi memang ada, ada. Islam meraihkan. Tapi bukan dibina atasnya. Islam dibina atas hujah. Dan hujah itu datangnya daripada agama, daripada syariatullah. Apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Nabi SAW sampaikan, kita taat, kita patuh. Walaupun kadang-kadang dia bertembung dengan emosi kita. Jadi macam tadi tu, kita memang terasa rindu sangat nak masuk ke masjid. Alhamdulillah malam ni saya dapat masuk ke masjid, dengan kebenaran pastinya daripada Jabatan Agama. Dalam tempoh seminggu ni saya tak dapat masuk ke masjid. Dalam tempoh seminggu ni saya dapat pergi ke TV dengan kebenaran pastinya, ada surat kebenaran. Tapi saya tak dapat masuk ke masjid. Tapi malam ni sembahyang maghrib tadi saya dah dapat solat dalam masjid. Allah, rasa seronok sangat. Rasa lepas rindu tu, betul, itu emosi. Tapi adakah apa yang kita buat ni bertepatan dengan syariah? Kita kena tengok.
Okey, so Jabatan Agama dah tetapkan berdasarkan kepada pesanan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, oleh pakar-pakar kesihatan. So pakar kesihatan yang menerangkan buat begini kan, masjid perlu dibersihkan, ada sterilisation proses, ada pembersihannya, dibasuh, disabun dan sebagainya, kemudiannya jangan duduk dekat-dekat, jangan duduk bersalam satu sama lain. Saya daripada sampai sekarang tak ada salam seorang pun kan? Walaupun salam tu kan sunnah, tetapi juga menghindarkan diri daripada salam tu sendiri kita dapat pahala sebenarnya. Ini juga dinamakan sebagai tawakal kepada Allah. Kalau betul kita tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah, maka kita perlulah taat kepada apa yang Allah suruh. Baru namanya tawakal pada Allah. Bukannya kita yang tawakal pada diri kita sebenarnya, kemudiannya kita paksa Allah Ta'ala ikut kita. Ini yang wujud seolah-olahnya begitu. Macam kita kata, tak apa, kita buat apa pun tak apa, nanti tak kena punya, sebab Allah Ta'ala tak akan kenakan pada kita. Maknanya seolah-olah Allah yang kita paksa untuk ikut kita. So kita tawakal pada Allah ke Allah yang kena ikut kita? Dan itulah yang berlaku pada sebagai manusia. Bila dia buat saja apa, dia kata tak apa, nanti takkan kena punya. Jaga-jaga kan? Nabi SAW, saya selalu bagi perumpamaan ini. Nabi SAW apabila perang, dalam perang Uhud contohnya, dalam hadis yang sahih, perang Uhud, Nabi SAW memakai 2 lapis baju besi kan? Baju perang tu Nabi pakai 2 lapis. Topi besi Nabi pakai, tutup kan? Topi besi, baju besi Nabi pakai. Kalaulah cukup dengan bergantung pada Allah tanpa mengambil sebab, pastilah Nabi SAW lah orang yang paling tak payah pakai baju besi. Sebab takkanlah Allah Ta'ala nak mengapa-apakan kekasihnya kan? Kalaulah tawakal itu cukup begitu, pakai je baju biasa je, nescaya Nabi lah orang yang paling tawakal, Nabi lah paling tak payah pakai. Mungkin sahabat-sahabat katakanlah sahabat, memang pasti bukan katakan, sahabat iman mereka tak sama dengan Nabi SAW, walaupun pasti iman mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi kalaulah nak kata, kalau pakai baju besi tu, para sahabat pakai baju besi, Nabi tak payahlah, sebab Nabi paling tawakal sekali. Tapi tidak, Nabi SAW juga pakai baju besi, nak tunjukkan kepada umat bahawasanya inilah dia konsep tawakal. Hadis yang kita semua biasa dengar kan, tentang ikatlah unta tu kan, sahabat tu lepaskan unta biar kat tepi, dia kata apa, tak apa, aku tawakal je pada Allah. Nabi kata apa, ikatlah untamu kemudiannya bertawakal. Ikatlah unta kemudiannya bertawakal. Ini adalah konsep tawakal yang patut kita ingat. Dan macam berbalik kepada awal tadi kita sebutkan, kita percaya pada Allah, dia mendatangkan ketenangan pada kita. Dalam isu COVID-19 ni, dia ada juga mereka yang ambil sebab tetapi tak nak pula berserah pada Allah. Contohnya macam mana? Maknanya segala-gala yang doktor pesan dia buat betul-betul, tetapi sebab yang dini dia tak buat. Sembahyangnya tak jaga, zikirnya tak dibaca, maksiat masih dilakukan dan sebagainya. Itu. Ataupun terlalu takut dengan COVID-19 ni, seolah-olah COVID-19 ni lah segala-galanya, dia adalah maknanya dialah yang berkuasa sendiri, maknanya bukan Allah Ta'ala yang berkuasa. Seolahnya begitu. Majalah kau buat apa pun memang takkan boleh halang punya dia ni. Sampai gitu sekali pula. Terlalu memikirkan, terlalu kita panggil apa pesimis maknanya tak boleh nak percaya langsung bahawasanya Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala dengan kuasanya, kalaupun malam ni dengan begitu dahsyat seluruh dunia adanya COVID-19 ni, kalau tiba-tiba besok Allah Ta'ala nak sembuhkan semua penduduk dunia, Allah Ta'ala mampu. Itu tawakal pada Allah. Jadi kena ada juga. Jangan sampai kita tak ada yang tu. Sebab tawakal ni adalah sifat yang benar bagi orang yang beriman. So dia kena percaya juga. Betul. Sekarang belum jumpa lagi vaksinnya. Belum jumpa lagi ubat yang sesuai. Dah ada sedikit US dah cuba, di China dah cuba dan sebagainya. Tapi belum yang secara diiktiraf oleh WHO. Maka boleh tak kalau tiba-tiba orang semua sihat? Boleh. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Kan? Tiba-tiba besok didapati tak ada seorang pun yang kena COVID-19. Boleh. Sebablah kita berdoa tu, doa dengan yakin Allah akan mustajabkan doa kita. Kita doa Allahumma dfa' warfa'annal bala wal waba wal qahta. Kita kata, ya Allah, angkatlah daripada kami dan halanglah daripada kami wabak, bencana semuanya. Ya Allah, jauhkanlah
daripada kami. Jadi kenapa kita berdoa? Sebab kita yakin pada Allah. Iman kita, tawakal kita pada Allah menyebabkan kita berdoa, angkat tangan, doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Kau selamatkanlah diri kami, selamatkanlah keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Makhluk tak boleh memberi manfaat, makhluk tidak boleh memberi mudarat kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, maka Engkau selamatkanlah diri kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah orang-orang yang kami sayang, masyarakat dalam negara kami, penduduk dunia ini ya Allah, daripada segala wabak, segala bencana, segala kemarau, segala kebuluran. Ya Allah, Kau selamatkanlah, Kau pulihkanlah ekonomi negara kami, Kau pulihkanlah, Kau jadikanlah, Kau kurniakanlah keselamatan kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan itu sudah memadai insya-Allah untuk malam ni. Perbahasan kita berkaitan dengan tawakal dan juga COVID-19 kan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan sedikit doa yang diamalkan oleh para ulama pada setiap kali tamatnya majlis ilmu. Sedikit elan insya-Allah sebentar lagi selepas solat Isyak insya-Allah kita akan sambung dengan baca Ratib Al-Haddad di Facebook saya Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri dan juga Instagram saya Syed Kadir. Saya pun tak tahulah Fatih nak buat live ke tidak, tak tahulah, itu kena tanya bos-bos Fatih lah insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بل إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.